Usia kita ni ada pesanan khas dalam Quran. Bila kita masuk umur berapa? 40. Nah, Quran ada sebut 40. Umur 40 ni kalau dah tak boleh nak menentukan lagi perjalanan hidup ni, payah. Jadi 40 ni bukan baru start hidup macam orang barat kata. 40 ni kita dah nak kena bersedia dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila alihi wa sahbihi ajma'in, ila hadarati walidina wa ummahatina, li ajdadina, jaddatina, li masyayikhina wa muallimina wa li asatizatina, li jami'al mujahidin wal murabitin wal mustad'afin fi Palestin,
وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الأستاذ محاضر هادي جل، جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علينا أرواحنا وعافنا في أجسادنا وأذن لنا بذكره. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا يسر ولا تعسر، ربنا تمم بالخير. أما بعد، نوينا التعليم وتعلما لله تعالى، نوينا الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر وساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Mulakan Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para guru-guru, para pemimpin masyarakat, para sekalian muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah, bersama kita lagi kuliah subuh pada pagi ini. InsyaAllah kita bersyukur sama-sama kepada Allah Azza wa Jalla di atas peluang kehidupan lagi pada satu hari ini. Namun kita sedar peluang kehidupan ini akan berakhir juga. Maka kita gunakanlah peluang kesempatan yang diberikan Allah ini sebaik-baiknya, kerana kita tidak tahu bila akan datangnya ajal kita. Tidak seorang pun daripada kita tahu secara hakikinya bilakah sampainya ajalnya. Semalam anak saya bagi tahu ayah kawan office dia. Ayah kawan office dia kerja dekat Sriwijaya sana. Ayah dia pergi umrah. So semalam dapat maklumat habis-habis umrah ayah dia meninggal dunia di Mekah. Masya Allah, itu satu kematiannya, kematian yang dicemburui dapat buat umrah kemudian meninggal pula di Mekah Mukarramah. Masya Allah kan. Itu pun akhirat, kita tidak tahu rezeki masing-masing. Jadi itu satu akhiran yang mulia. Mudah-mudahan pada amalan yang mulia, di tempat yang mulia, disolatkan oleh ramai manusia. Itu satu pengkhabaran sebagai aktibar kepada kita. Jadi alhamdulillah kita syukur apa jua yang Allah berikan kepada kita, banyak, kecil, besar, zahir dan batinnya, kita kembalikan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah, yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam atas penghulu manusia yang bersyukur, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang paling banyak bersyukur. Rasulullah penghulu orang-orang yang bersyukur. Rasulullah lah teladan dalam hal syukur. Sebab itu kita hendaklah menghayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat hidup Nabi, sepanjang hayat Nabi itu penuh dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Semua hadis Nabi SAW sebagai mukadimah kuliah kita pada subuh ini, Rasulullah menyebut tentang kemuliaan seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, semua insya-Allah orang Islam kenal, dan tidak kenal pada Sayyidina Abu Bakar adalah merupakan satu keaiban.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang pertama beriman kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat orang lain belum beriman, dia hadir dengan lapang hati menyatakan iman dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, orang yang mana Allah jadikan dia teman hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar membenarkan Nabi ketika Nabi pulang daripada Isra' dan Mi'raj, hingga digelarkan pada dirinya As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang ditunjukkan oleh Rasulullah menjadi imam bila Nabi jatuh sakit, dan banyak isyarat-isyarat Rasulullah berkenaan dengan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar ini. Begitu juga banyak ayat-ayat Quran yang turun berlatar belakangkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis ini Rasulullah sebut, ma ahadun a'zama 'indi yadan min Abi Bakar. Tidak ada seorang pun, Rasulullah kata, dalam hidup aku ni seorang yang banyak tolong aku. Yadan ni tangan. Yadan ni tangan, maknanya menghulur tangan, memberi pertolongan, bantuan, memberi bakti kepada dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Rasulullah kata tak ada seorang yang lebih a'zam, lebih besar sumbangan dia, pertolongan dia, melainkan Abi Bakar radhiyallahu anhu. Wasani bi nafsihi wa malihi. Dia tolong aku dengan dirinya dan hartanya. Dia kata Sayyidina Abu Bakar ni, jiwa dia, nyawa dia, diri dia yang diwakafkan untuk Allah dan Rasul. Harta dia bagi kepada Allah dan Rasul untuk agama ini. Dan Nabi kata juga, wa ankahani ibnatahu, dia telah kahwinkan saya dengan putrinya, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu riwayat daripada banyak-banyak riwayat tentang kemuliaan insan yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ini, tuan-tuan. Melalui hadis ini, tuan-tuan, ringkasnya apa yang kita belajar daripada hadis ini, Rasulullah menyebut kebaikan-kebaikan orang pada dirinya. Maknanya di antara sunnah Nabi dalam hidup kita ni, apa dia? Kita kena sebut jasa orang pada diri kita. Ceritakan, sebut orang ni, dulu saya pernah sakit, dialah orang yang tengok saya, contohnya. Dulu saya pernah jatuh, contohnya. Saya pernah down hidup saya, dia ni lah orang yang Masya Allah, hulur tangan dia. Jadi kita berdasarkan hadis ini, kita kena meraihkan, kita kena memuliakan orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita menjadi asbab pertolongan Allah Ta'ala pada diri kita. Maka kita kena sebut nama-nama orang tu. Lebih-lebih lagi sebut dekat keluarga kita, kenal, bagi anak-anak kenal, bagi keluarga kita kenal orang-orang yang pernah datang dalam hidup kita waktu kita jatuh, waktu kita susah, waktu kita sulit. Ni Rasulullah cerita kat kita sebagai teladannya, sebut nama lagi Abi Bakar. Maka tidak salah kita menyebut, bercerita orang ni nama dia sekian-sekian, dia pernah hadir dalam hidup saya, telah menolong saya. Mungkin dia dah tak ada dalam hidup, kita duk cerita lagi pasal dia. Jadi di sini anjuran, dalam hadis ini anjuran untuk kita menyebut kebaikan orang yang membantu kita, menolong kita. Dan Rasulullah sendiri telah menyebut, menghargai banyak sahabat-sahabat yang Nabi sebut, di antaranya yang kita baca pada kuliah subuh kita hari ini, menghargai insan yang bernama Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa akhlak, mulianya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita akhlak yang cukup tinggi nilainya. Maka orang yang kita, antara yang kita wajar sebut, yang banyak jasa dalam hidup kita, yang kita kenang-kenang dia, yang kita kena cerita, itulah kedua ibu ayah kita, yang banyak jasa dalam hidup kita. Begitu juga guru-guru kita yang mendidik kita kebaikan, kita sebut-sebut kebaikan itu. Kerana dengan itu kita mengenal Allah, kita mengenal Rasul, kita mengenal agama kita dan hukum hakam syariat kita. Muslimin muslimat, itulah muqaddimah kita pada pagi ini berkenaan dengan hadis kemuliaan Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada pengajaran dan aktibat kepada kita bersama. Start subuh ini kita akan mula sebuah kitab kecil.
kitab kecil ya. Arab ni kalau kitab ni dia nama kitab lah, buku dia nama kitab. Nah, kalau kitab kecil bahasa Arab dipanggil apa tuan-tuan? Kutaib. Dia tak panggil kitab. Dia bunyi apa dia? Kutaib, kitab kecil. Ni macam kitab kecil tapi ilmu dia tak kecil. Tu dia. Ilmu dia, isi dia tak kecil ya. Kecil-kecil pun ini kalau kita mengaji mau 2-3 tahun juga nampak dia kecil kan. Panjang umur kita mengaji kan. Jadi kita bercadangkan pada masjid, alhamdulillah masjid setuju untuk pakai kitab kecil ni berjudul 40, hadis 40 lah. Hadis 40, tapi ini bukan hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 berkenaan dengan kematian. Masya-Allah kan. Eloklah umur-umur kita ni sembang pasal mati. Sembang pasal mati dan kita sembang pasal alam yang kita semua akan pergi, alam kubur. Elok sangat kita dengar banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat berkenaan perkara ini. Dan insya-Allah kita mulalah pagi ini. Tuan-tuan boleh tulis lah. Katanya masjid belanja ni betul ya? Kadang ada orang nak wakaf kan, bagus juga kan. Ada orang nak wakaf pun boleh. Alhamdulillah. Jadi habis dalam kotak habis lah? Habis lah, ni boleh ambil. Baik, jadi muslimin muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita tengok kitab ni 40 hadis tentang kubur dan kematian, dan kitab ni ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Hadi Jul, sahabat saya, dan dia tak ada syarah, dia tulis matan ya, dia tak ada syarah. Ni kita akan bincang lah ya. Dia letakkan matan-matan hadis yang ada dalam kitab ni, lebih sebenarnya daripada 40, hasilnya 42 hadis ataupun lebih. Tapi biasa kelaziman sekarang ni apa orang mengambil fadilat 40 ya, jumlah 40 tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala, tuan-tuan, ada mukadimah dulu kita baca pada pagi ini. Insya-Allah pendek je mukadimah dia. Pada kita masuk hadis pertama, kita tengok mukadimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'ul hasan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maksud dia apa tuan-tuan? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, macam kita baca dalam sembahyang, macam kita doa subuh dalam solat, dalam Fatihah. Alhamdulillah, segala puji yang layak dan tertentu bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-alamin ni iaitu ma siwallah, sesuatu selain Allah tu semua alamin ya? Semua alamin, sesuatu selain Allah semua dipanggil alam, al-alamin ya? Baginya, lahu baginya, iaitu bagi Allah an-ni'mah, maknanya nikmat yang kita dapat ni, yang kita dah sebut tadi tu, kecil, besar, zahir, batin, nikmat ni semua daripada dia. Walahul fadlu, baginya kemuliaan. Walahu thana'ul hasan, baginya pujian yang baik. As-sana'ul hasan. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ke atas penghulu kita wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarganya dan para sahabat sekaliannya. Amma ba'du, adapun selepas itu ya. Alhamdulillah, ngarang memulakan dalam mukadimah dia, segala puji hanya bagi Allah. Buku 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian ini dapat disempurnakan pada bulan Rejab Mudhar yang sangat berkat. Rejab bila, tahun bila? Tu dia ada tulis tu. 15 Rejab 1443 Februari 2022. Maknanya buku ni tahun lepas punya buku tulis. Tahun baru lagi, tahun lepas dia tulis. Buku ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kubur dan kematian dengan niat supaya ia menjadi peringatan yang berguna dan mampu mengetuk pintu hati untuk bersedia menghadapi kematian. Jadi mudah-mudahan niat pengarang
dia buat buku ni supaya hati-hati kita ni dapat disentuh dengan sabda-sabda Rasul, hati kita tersentuh, hati kita terjaga daripada kelalaian kita, dan kita nak balik, bersedia nak balik, buat persiapan nak balik kepada Allah, ya. Jadi buku ni baru lagi, tuan-tuan, ajaklah masyarakat kita, jiran-jiran kita, kalau boleh ada, datanglah mengaji, ya, dengar sesuatu daripada kitab ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Sini kita punya kubur pun tak jauh. Boleh lepas-lepas mengaji nak pergi ziarah pun terus pun boleh, kubur kita dekat. Itulah dia satu peringatan. Allah nak suruh kita ingat kepada apa yang akan berlaku, pasti berlaku dalam kehidupan kita. Sesungguhnya, kata pengarang, mengingati kematian dan menginsafi suasana kubur yang mengerikan mampu menjadikan insan mengurangkan gemarnya kepada dunia. Maknanya bila kita duk ingat mati, kita duk ingat alam kubur yang kita nak pergi ni, dia jadi tamak ke dunia tu, dia tak banyak. Kita ni kalau tak ingat mati, dia tamak, kan? Dia tamak dunia, dia tamak kepada harta, dia tamak kemewahan, dia jadi tamak tu. Kalau tak ingat mati, itu Allah sebut tu, alhaakumut takasur, kan? Melalaikan kamu untuk menimbun-nimbunkan harta. Sampai bila, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sedap-sedap dah mati, masuk kubur, tak bersedia, dilalaikan, ya, dilalaikan takasur tu, sedap-sedap masuk kubur. Baru nak balik, ya Allah nak balik, ya Allah nak balik, tak ada apa. Allahu Akbar. Itu cerita Quran dah cerita kat kita. Jadi bagi kita, bila kita belajar ni, mudah-mudahan kita dapat gemar tu, tukar gemar kepada akhirat, nak balik, gemar kepada nak balik jumpa Allah, gemar nak balik dapat janji-janji syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni dekat Palestin dah 10,000 lebih dah. 10,000 lebih dah dia orang dah balik dan balik itu pula dengan keadaan yang sangat mulia, iaitu mati pada jalan Allah. Mati belaka, mati semua, tapi mati itu mati yang paling mulia sekali, mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini manusia ni sebab tu tamak. Kenapa mereka tamak dengan dunia, mereka berebut-rebut, mereka membunuh manusia? Kerana tamaknya manusia itu, halabanya dan hasadnya. Penyakit ini tak akan diubat, tak dapat diubat melainkan dengan iman kepada Allah, iman kepada alam kubur, iman kepada alam akhirat, baru boleh ubat. Kita tengok tamak dia sampai dia hilang kasih sayang. Ketamakan, hilang kasih sayang. Dia tak tengok dah budak ke, orang tua ke, perempuan ke, anak-anak kecil yang duduk dalam inkubator, kan, tak ada elektrik, mati begitu saja. Dia cabut kasih sayang. Inilah manusia yang paling malang sekali dalam kehidupan ini, kan. Dicabut kasih sayang dia. Jadi orang yang tidak ada kasih sayang, maka Nabi kata dia tidak akan disayangi. Allah tak akan sayang pada orang yang kejam macam ni. Allah tak akan kasih kepada orang yang zalim macam ni. Kata Nabi dalam hadis, apa dia Nabi kata? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan tidak sayangi. Dia mati esok dia teruk, di dalam kubur esok dia teruk, dia bangkit esok pun dia teruk. Sebab apa? Dia tak menyayangi. Ini dia membenci dan dendam dan sebagainya, maka esok dia bangkit di akhirat dengan azab yang cukup besar sekali. Tak lama mana pun, manusia ni bukan lama mana pun. Lama-lama macam Fir'aun pun mati juga. Namrud 400 tahun mati juga. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dimusnahkan, mati juga. So kita tahu tak lama mana manusia ni akan balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bagi kita orang beriman yang mengaji, insya-Allah hadis-hadis dalam buku ini, mudah-mudahan kita jadi tunduk kepada Allah. Kita merendah diri, kita kembali, ya Allah, kita sedar, kita insaf, ya Allah saya terlajak banyaklah, ya Allah saya jauh dah, ya Allah saya bekal tak banyak. Dia jadi sedar tu, yang tu baguslah bila datang tu, ya Allah saya nak kena berbetul banyak benda, kan.
Antaranya bila kita sedar mati kita ni, kita nak berbetul apa? Semayang kita. Betul tak? Kita nak berbetul semayang kita. Esok ini awal pertama amalan akan ditanya. Nabi kata ada orang semayang 60 tahun. Nabi kata 60 tahun semayang, satu semayang ni pun Allah tak terima. Tu dia tu. 60 tahun bukan sikit. Satu semayang pun Allah tak terima. Kenapa Nabi kata? Dia menyempurnakan rukuk tapi dia tidak menyempurnakan sujud. Dia menyempurnakan sujud tapi dia tidak menyempurnakan rukuk. Pak tu pun semayang tu Allah tak pandang. 60 tahun Nabi kata. Allahu Akbar. Tu bila kita dengar pasal mati, kena betul banyak. Banyak kena betul. Antaranya solat kita, hubungan asas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengurangkan gemar pada dunia dan hiburan. Hiburan ni melekakan, melalaikan. Ni konsert apa Coldplay pula nak buat pula lagi kan. Tengah-tengah umat Islam dizalimi kan, umat Islam disiksa, dibunuh, ada konsert pula. Dan antara yang hadir tu ada anak-anak orang Melayu kita, anak-anak orang Islam kita, Coldplay. Yang mereka ni antara penyokong kepada LGBT. Masya-Allah kan. Jadi Timbalan Mufti Perak dah keluar kenyataan menyatakan tak kena majlis ni, tak kena dalam keadaan macam ni. Memang waktu bila pun tak kena, tapi dalam keadaan orang Islam diuji ni, nak seronok ni, tak kena. Cukup lagi tak kena. Nak jadi khalid. Sebab apa? Ini sebab tak ingat mati. Sebab tak ingat mati. Seronok lagi, ingatkan panjang lagi, ingatkan banyak lagi masa. Muslimin muslimat yang berkati Allah SWT. Sebaliknya dengan hadis-hadis mati dan kubur ini akan menambah gemar kita kepada akhirat. Maknanya cenderung kita nak fikir akhirat, cenderung kita beramal dan berbekal untuk akhirat, cenderung kita untuk buat persiapan hari yang panjang. Masih panjang lagi perjalanan kita. Kalau tidak, kita tak ada dorongan ke situ. Dan cenderung gemar kepada kurniaan Allah berupa kenikmatan syurga. Kita akan berusaha untuk mencari jalan sebab-sebab kita mendapat syurga dan nikmat-nikmat syurga. Semoga Allah mengurniakan hati kita yang sentiasa mengingat kematian. Ini satu anugerah, satu kelebihan. Kalau Allah sayang dekat kita, Allah jadikan kita ni orang yang soleh, yang beriman. Antaranya Allah bagi kita ni banyak ingat mati. Dia kata, pengarang kata, bagi kita ni ingat zikrul maut, bahasa Arab dia, kita ingat mati. Lidah yang sentiasa berzikir, mudah-mudahan Allah selain hati kita ni banyak ingat mati, Allah jadikan lidah kita ni basah dengan zikrullah. Lisan kita kan, alat yang lidah yang Allah bagi ni, selain maslahat dunia, dia ada maslahat akhirat. Lidah kita ni, antara maslahat akhirat lidah kita ni adalah kita berzikir kepada Allah. Macam mana kita duk berzikir, macam kita mana duk buat tu, zikir kita tu adalah untuk maslahat. Lagi banyak kita ingat mati, lagi banyak kita ingat masa dekat nak balik dekat Allah, maka lagi banyak zikir kita kepada Allah. Dan kita akan banyak juga untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu amalan besar, amalan yang agung adalah berselawat dan mengucapkan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta anggota badan yang rajin melakukan amalan hasanat, kebaikan sebanyak mungkin. Badan kita ni, badan yang Allah bagi ni juga Allah bagi ringan. Dia dua, ringan dengan berat. Ringan nak buat taat ataupun berat nak buat taat. Jadi mudah-mudahan dorongan-dorongan daripada Al-Quran dan hadis Nabi berkenaan dengan kematian ini mendorong kita ni ringan badan dah. Nak buat baik dah. Ringan tangan, ringan kaki nak buat langkah tempat baik, ringan nak bangkit beribadat kepada Allah kan, jadi ringan. Mudah-mudahan itu menjadi satu dorongan natijah daripada kita belajar tentang hadis-hadis ini. Dan sebanyak mungkin sampai hujungnya, bila kita banyak ingat mati, kita banyak ingat Allah, kita banyak berselawat, kita banyak beribadat, mudah-mudahan akhirnya Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah, pun akhirat yang kita rindukan. Macam kawan kita tadi kan,
Allah boleh je nak mati kat mana-mana, tapi Allah matikan dia di Makkahul Mukarramah. Disolatkan di dalam Masjidil Haram. Akhiran kita, pada akhiran tu kan, Allah pilih tu sampai macam tu. Dan ada doa di hujung, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu as'alu wa binabiyhi atawassalu ay yaj'ala hadhihi alkitaba khalisatan liwajhihil karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Maknanya dia kata apa? Buku ni dia kata dia niatkan untuk mencari keridaan Allah. Maknanya pengarang kata, saya tulis buku ni ya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berharap buku ni esok dia mati, pahala mengalir dekat dia. Ini antara amal jariah. Ini antara amal jariah yang mana mati orang tu pahala dia mengalir. Salah satunya adalah ya mengajar ilmu yang bermanfaat. Ni buku ni. Alhamdulillah Ustaz Muhadi ni, kawan saya ni, Ustaz ni banyak buku dia tulis. Agak-agak dah berpuluh-puluh buku lah dia rajin menulis. Jadi ini satu bentuk amalan lepas mati. Kita mengaji ni dia dapat pahala juga kan. Alhamdulillah. Okey, kita terus pada hadis pertama kita. Buka surat 2 buka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk bagi bab ini, pesanan untuk banyak mengingati mati. Ada hadis yang mana bila kita faham, hadis ni berupa pesanan Nabi kat kita 1400 tahun yang lalu. Antara pesan-pesan Nabi kepada kita supaya kita ni ingat mati. Ya. Kita duduk atas dunia memang cari dunia, cari kelebihan duniawi, tapi antara benda yang kita tak boleh lupa, jangan lupa mati dan persiapan untuk mati. Ada ulama kata mati itu musibah. Betul, mati itu satu bentuk ujian, musibah. Tapi musibah yang lebih besar daripada mati, kata ulama, adalah tidak bersedia menghadapi mati itu. Itu lagi besar. Mati semua mati, musibah lah. Tapi tak buat apa, tak ada persiapan, itu lagi besar musibah tu. Sebab dia tahu dia akan mati, tapi dia tak ada apa. Baik. Apakah dalil di sana? Ada pesanan Nabi untuk kita banyak mengingati mati. Ada satu hadis riwayat daripada banyak imam hadis, tuan-tuan ya. Dekat nota bawah sana banyak. Imam Tirmizi, ya, tuan-tuan tengok, dah nombor 1 bawah. Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib. Imam Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Imam Zahabi bersetuju dengannya. Imam Nawawi berkata isnadnya sahih. Semuanya mengikut syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata dalam Bulughul Maram. Imam Ibn Hibban mensahihkannya. Jadi pandangan banyak komentar ulama, hadis ini hadis yang patut kita belajar dan patut kita dalami. Sebab banyak ulama-ulama hadis ya bagi komen hadis ini kalau tak sahih, ada yang mengatakan hasan ya. Mana hadis ini wajib perlu untuk diketahui dan dibelajar oleh kita semua. Daripada sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni, Abu Hurairah ni, dia tak dan join hijrah, tuan-tuan. Waktu peristiwa hijrah dia tak ada lagi. Bahkan hijrah ni peristiwa besar dalam sirah Nabi SAW kan? Tapi ada sahabat yang kemudian datang, mana tak sempat join hijrah tu kan? Pahala hijrah bersama Nabi ni besar. Tapi Abu Hurairah tidak menjadikan alasan untuk dia tidak membantu perjuangan Rasulullah SAW. Maka apa Abu Hurairah buat? Dan dia cuba hadir sebanyak mungkin peluang duduk dengan Nabi SAW. Ya, kata Abu Hurairah ni, dia hadir dan dia cuba mengingat dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Hingga para ulama hadis kata sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah adalah Sayyidina Abi Hurairah. Dia paling banyak sekali ingatan dia, Allahu Akbar. Ingatan dia kuat, bukan ada alat-alat apa. Kemudahan tak ada.
Tapi Nabi ada juga doa dekat dia bagi ingatan dia kuat. Maka dia dapat menghafal hadis Nabi. Sebab tu kita tengok banyak hadis Abi Hurairah menunjukkan ini antara sumbangan dia dalam ilmu hadis, dalam menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab tu kita doakan sunat. Bila kita sebut mana-mana sahabat pun sunat kita sebut radhiyallahu anhu sunat. Kalau sahabat tu sahabat lelaki, radhiyallahu anhu. Kalau sahabat perempuan, radhiyallahu anha. Kalau sahabat tu dia dan ayah dia sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, ayah pun sahabat Nabi, radhiyallahu anhuma. Ya, dua orang. Contohnya siapa dia? Anak Sayyidina Umar, sahabat Nabi, nama dia Abdullah. Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Dua-dua anak dengan ayah, dua-dua sahabat Nabi. Sebab tu kalau kita jumpa daripada Ibnu Umar, kita akan jumpa lepas tu apa dia? Doa dia. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar tu maksudnya Abdullah bin Umar. Sama juga sepupu Nabi. Sepupu Nabi siapa nama? Abdullah. Ayahnya siapa? Abbas. Kan? Seorang ulama juga di kalangan sahabat Nabi. Maka kalau kita baca daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu. Kalau ramai maka kita baca radhiyallahu anhum, begitu. Sunat kita sebut doa itu ya bila disebut nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Ataupun hazimil ladzat, dalam hadis yang lain ya, perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, iaitu mati. Nabi suruh banyak tengok perkataan Nabi itu, arahan Nabi itu, aksiru. Maka terkeluar daripada arahan Nabi ini, perintah Nabi ini apa dia? Tak ingat mati. Maknanya orang yang tak ingat mati, maka dia menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi suruh ingat. Tak mau jangan duk ingat mati, karut tak mau dia kata. Dia bangkang Nabi, bantah Nabi ya. Begitu juga terkeluar daripada hadis ini adalah orang yang ingat mati tapi dia ingat apa dia? Dia ingat sikit. Kan? Saya ingat juga tapi saya ingat sikit. Tak, Nabi suruh ingat sikit ke banyak? Banyak. Itu mana kita ingat sikit itu dah bagus dah. Cuma yang Nabi suruh kita ingat banyak. Diguna perkataan aksiru, banyak rupanya. Ingat mati ni kena banyak. Kita nak tidur malam ingat mati kan? Sebab apa? Ramai tak orang mati dalam tidur kan? Dalam tidur boleh mati. Ingat mati, nak tidur, muhasabah diri. Lepas tu bila lagi nak ingat semaik, nak ingat mati, pergi kubur lagi lah kena ingat mati kan? Tengok orang mati lagi lah nak ingat mati. Antaranya Nabi kata kalau boleh ingat mati waktu bila? Semayang. Nabi kata semayanglah kamu sebagai sembahyang selamat apa? Selamat tinggal kan? Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Manusia dia mati di antara waktu-waktu solat tu, betul tak? Ada orang dia subuh yang terakhir. Ni nak sampai zuhur ni dia tak ada. Maknanya subuh dia yang terakhir. Ada orang di antara zuhur dan asar, zuhur yang terakhir. Ada orang asar terakhir, ada orang maghrib terakhir, ada orang isyak terakhir. Kita tak tahu kita celah mana. Kan kita tak tahu kita ni celah solat mana. Yang paling malang ada orang dia punya solat terakhir dia 5 tahun sudah. Dia tak sembahyang. Allah. Itu yang kata sedih tu. Saat yang sedih sekali ada orang tu sampai ke masjid tetapi bukan untuk dia solat. Dia sampai juga ke masjid akhirnya tapi untuk disolatkan. Itu sangat sedih. Sangat sedih. Berita yang paling sedih. Dia sampai ke masjid tapi untuk disolat. Sama juga sedih. Sedih bagi seorang muslimat yang akhirnya tubuh dia ditutup seluruh tubuhnya dengan kafan. Tapi bukan dengan kehendak dia.
Sebelum ni dia tak tutup tubuh dia, dia buka aurat dia. Tapi hari ni tubuhnya akan ditutup juga seluruhnya, tapi bergelar jenazah. Nah, Allah, sedih kalau jadi macam tu, sedih. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi kata perbanyakkanlah mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Lazat tu lazat lah, kelazatan, kenikmatan. Bila ingat dia, kita jadi kita pun insaf. Sebab kita duk tamak kan, kita jadi haloba dengan dunia kan. Dia memutuskan kelazatan tu. Kena kurang-kurang dah kan, kena tinggal-tinggal dah. Dia ingatkan kita lah macam tu. Itu dapat dia punya kelebihan dia bila ingat mati. Kalau tidak, menolong yang hidup ni tak ada, macam tak ada satu perkara yang nak guide kita. Jadi tak tentu arah hidup kita ni. Ini yang kita takut, dapat kehidupan yang lalai hatta zurtumul maqabir ni, kalau tak ingat mati jadi itu pesan yang jelas. Kalau kita lihat tu, dia taklah tersembunyi sangat. Maksud dia maknanya ingat mati untuk memutuskan kita ni, yang pengarang kata tadi dalam mukadimah tu, daripada gemar pada dunia, kita lebihkan gemar kepada akhirat, lebih-lebih lagi dalam usia kita yang dah macam ni. Usia kita ni ada pesanan khas dalam Quran. Bila kita masuk umur berapa? 40. Quran ada sebut 40. Umur 40 ni, kalau dah tak boleh nak menentukan lagi perjalanan hidup ni, payah. Jadi 40 ni bukan baru start hidup macam orang barat kata. 40 ni kita dah nak kena bersedia dah. Dan banyak yang pergi sebelum 40 pun, ramai ni dah pergi. 30 pun banyak, 20 pun banyak. Jadi kita macam kita hari ni, kita semua lagi dekat lah. Lagi dekat maknanya lagi banyak lah kena ingat mati dan bersiap untuk menghadapi mati. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia bukan pasal panjang pendek umur. Kita ni bukan panjang pendek umur. Yang penting yang kita sempat isi umur kita ni. Tuan-tuan pernah dengar cerita sahabat Nabi, tuan-tuan? Hari mati dia, tuan-tuan, Nabi kata apa? Arash bergegar. Ingat sahabat tu nama siapa? Arash ni makhluk paling besar. Nabi kata sahabat ni mati, arash bergegar, tuan-tuan. Kerana apa? Arash rindu, sonok nak jumpa dengan dia. Allah, hebat betul dia. Dan jenazah dia, Nabi kata, diziarahi oleh 70,000 malaikat. Dia hari mati dia 70,000 malaikat datang. Tuan-tuan, dia masuk Islam, bukan macam kita kecil je dah Islam lah. Dia masuk Islam, beriman umur 30 baru Islam, dan dia mati umur 36. Macam mana? Berapa tahun? 6 tahun je. Allah, pemimpin Ansar, seorang pemimpin Ansar, 6 tahun je. Tapi Nabi kata arash bergegar, 70,000 malaikat datang. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan, ni cari cerita tu, nama dia Sa'ad bin Mu'az. Sebab tu dia bukan panjang pendek umur kita. Panjang bagus kalau panjang tu dengan baik amalan, kan? Kalau panjang tapi buruk amalan, tak ada makna. Jadi umur kita ni sebenarnya pengisian tu yang paling penting. Apa yang kita isi, yang kita gunakan dengan cara yang betul, menurut perintah Allah dan Rasul kita. Jadi ingatan ni dekat mana? Dalam fikiran kita, dalam jiwa kita. Kita ingat selalu, kita ni bukan selama-lama nak pijak bumi ni. Kita akan masuk duduk di bawah bumi sana. Kita boleh jalan sana, cari rezeki sana, kita ada program sana sini, tapi kita tak lupa mati tu. Kita boleh ingat. Cuma muslimin muslimat mati Allah, kena kesesuaian lah, kita kena pandai lah. Walaupun kita ingat mati, tapi kita buat yang terbaik dalam hidup kita. Sebab kenapa orang buat terbaik dalam hidup dia? Ayyukum ahsanu amala, sebab dia tahu ada mati. Tu yang dia buat terbaik tu. Yang kita dah baca Al-Muluk tu kan. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala, dia buat yang terbaik. Macam saya ni kadang-kadang orang panggil buat qasidah di hari akikah. Akikah cucu kan. Agak-agak majlis akikah ni, majlis tu nak timbulkan suasana apa?
Suasana apa tuan? Dengan kambingnya apa semua, nak timbulkan suasana apa? Gembira lah kan, bersyukur kan. Jadi betul lah ingat mati. Betul kita ingat mati, tapi majlis kegembiraan, majlis orang kahwin, saya tak sesuai menyanyi lagu apa. Bukan tak, lagu tu tak kena, tapi tak sesuai saya menyanyi lagu Bila Israel. Sebab ni bukan tak kena lagu tu betul, tapi majlis tu majlis orang menzahirkan kegembiraan, contohnya. Tapi ingat mati tu dalam fikiran kita, dalam jiwa kita, ingat mati. Orang mati tertelan biji durian pun ada tu, tengah tu seronok kan, biji durian, Allah tersangkut, tersak nafas, Allah mati macam-macam, mati macam-macam, ya Allah, macam-macam bentuk, kita tak tahu mati macam mana. Yang Nabi bagi tahu mati syahid tu apa dia tuan-tuan? Mati kena apa? Mati wabak, mati wabak ya, mati kena wabak penyakit tu mati syahid. Lagi mati syahid ada 5. Yang kedua, mati masalah perut, masalah sakit dalam perut. Kawan-kawan kita ada mati hak sakit dalam perut, ataupun perempuan bersalin ya, ataupun yang berkenaan dengan perut lah, ngandung ke kan. Yang ketiga, Nabi kata mati syahid, mati lemah, mati lemah laut ke, mati sungai ke kan. Mati syahid lagi Nabi kata ditimpa runtuhan, sahibul hadam, rumah runtuh ke, bukit runtuh ke kan, gunung runtuh ke, ataupun di bom ke, runtuh macam Palestin tu kan, runtuhan. Tapi itu special lah, satu mati ditimpa runtuhan, satu lagi mati apa? Dia punya kemuliaan itu double dekat situ. Mati ditimpa runtuhan, satu lagi mati syahid, dibunuh oleh musuh. Dapat 2 kelebihan tu kan. Jadi itu mati syahid yang Nabi sebut ya. Lain-lain juga masuk mati syahid ya, kita mati belajar menuntut ilmu. Sebab tu kena setiap hari Allah bagi peluang hidup, niat nak belajar, niat nak cari ilmu. Sebab Nabi kata orang yang mencari ilmu, belajar, fahuwa fi sabilillah, dia berada pada jalan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan niat, walaupun kita tak pandai lagi, tak alim lagi, tapi niat setiap hari nak belajar, insya-Allah mati, Allah matikan pada jalan Allah. Kita cari ruang mencari rezeki yang halal fi sabilillah. Orang keluar cari rezeki yang halal, dia tak cari yang haram untuk keluarga dia pun fi sabilillah Nabi kata ya. Muslimin muslimat, jadi mati ni mati belaka. Cuma mati itu, sifat mati itu macam mana kita tak tahu. Yang penting kita minta ingat mati dan minta mati pada jalan Allah. Yang tu penting. Macam Sayyidina Abu Bakar lah kan, dia doa mati pada jalan Allah. Nabi bagi tahu dia masuk syurga. Dia memang dijamin lah, tapi dia doa lagi tu, ya Allah matikan aku pada jalan Allah. Tu pula Allah nak matikan macam mana? Yang penting mati pada jalan Allah. Akhirnya dia mati macam mana tuan-tuan? Sayyidina Umar mati dibunuh dalam masjid Nabi SAW ketika dia imam salat subuh, dia kena tikam. Mati pada jalan Allah, tapi mati dibunuh kan. Kan kita sebut macam-macam tadi mati pada jalan Allah, tapi salah satu mati pada jalan Allah ni mati dibunuh oleh musuh. Siapa yang tikam dia? Orang Majusi berlakon, dia menyamar duduk kat Madinah. Rupanya dia orang Majusi, nama dia Abu Lu'lu'ah nama dia. Dia tikam 7 tikaman. Pisau dia bubuh racun lagi. Dia tikam Sayyidina Umar. Dia duduk cari peluang lama lah, dia geram ya. Dia bunuh. Syahid Sayyidina Umar, mati syahid pada jalan Allah. Dan yang kedua, Sayyidina Umar doa, matikan aku di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua doa dia makbul. Mati dibunuh makbul, syahid. Yang kedua, mati di bumi Rasulullah, betul dalam masjid Nabi, tumbang dah. Dua-dua doa dia makbul tuan-tuan. Jadi yang tu penting tu, kita selalu berniat, berazam, berdoa mati pada jalan Allah. Apapun caranya, nak mati pada jalan Allah, bukan pada jalan yang nifaq, bukan jalan kelalaian. Jadi mengingati mati tajuk kita pada hari ini. Kemudian hadis yang di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim, ada tambahan dalam
Dalam riwayat tadi ni tak ada tambahan ni, tapi ada dua imam lain dia ada tambahan riwayat lagi, iaitu Imam Tabrani dan Imam Hakim. Apa dia? Nabi bersabda, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-aishi illa wassa'ahu alayhi wa la dhakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alayhi. Ingat mati ni, Nabi kata tidaklah seseorang mengingati mati dalam keadaan dia kesempitan. Dhiq dia sempit. Orang ni dia ada kesempitan dalam kehidupan dia, dalam rezeki dia, ya, sempit dia. Maka dengan mengingati mati ni, antara hikmahnya Nabi kata, melainkan Allah Ta'ala akan lapangkan ke atasnya. Oh, tu dia nah. Rupanya rezeki ni macam-macam cara Allah nak bagi. Antaranya kita ikhtiar lah, tawakal, ikhtiar kan, usaha, doa. Tapi Nabi beritahu dalam hadis ni, ingat mati juga antara rupanya jalan Allah nak lapangkan rezeki kita. Dalil dia tak ada. Jadi ini kepelbagaian asbab rezeki. Rezeki itu daripada Allah, tak salah alamat. Tapi Allah jadikan asbab rezeki itu banyak. Macam kita mengaji hari ni pun rezeki juga, dapat ilmu, kita dapat rezeki juga, macam-macam jenis rezeki. Jadi orang yang kesempitan hidup, maka bagi saranan kepada dia antaranya, ingatlah mati, ya, ingat mati dan bersiaplah untuk mati. Itulah antara jalan juga Allah melapangkan rezeki kita. Wassa'hu, lapangkan jiwa. Yang penting lapang jiwa sebenarnya, yang penting lapang jiwa. Apa dalil lapang jiwa tu penting, tuan-tuan? Itu dalil doa Nabi Musa tu, Rabbishrah li sadri, tu lapang jiwa. Nabi pun sama juga. Allah kata apa tentang lapang jiwa? Allah kata kat Nabi apa, tuan-tuan? Alam nashrah laka sadraka. Lapang jiwa tu penting. Kalau Allah bagi banyak pun nikmat dunia, benda dunia, tapi tak lapang jiwa, tak boleh, sesak dada juga, kan? Walaupun banyak mata benda dunia ada, keliling pinggang ni banyak ada, tapi hati sempit, tak boleh juga, tak seronok. Sebenarnya yang nikmat betul-betul nikmat, hati lapang, tuan-tuan. Walaupun ujian banyak, api hati tu lapang, yang tu mahal tu. Tu Allah bagi kat Nabi tu, lapang dada tu, alam nashrah laka sadrak. Jadi orang yang ingat mati, paling tidak Allah lapangkan jiwa dan fikiran dia. Lebih baik lagi, mudah-mudahan Allah lapangkan juga kehidupan dan rezekinya, insya-Allah. Ini kita yakin dengan Nabi kita SAW. Dan tidaklah seseorang mengingatinya dalam kelapangan, wala dzakarahu fi sa'atin. Ini orang duduk mewah lah, mewah, sa'atin, mewah dia dengan itu ini, makan sarapan pagi di Mombos Sempak, pagi makan tengah hari kat KL, tu dia, malam lagi tu sarapan tu dekat Ipoh, tu dia makan malam Ipoh, tu dia mewah semua. Sagi jalan sana, sagi jalan sini, dalam kemewahan lah. Selalunya kemewahan ni akan jadi apa dalam hidup kita? Kita akan jadi apa? Tak ada musibah mewah, selalu jadi apa? Galik lah, jadi lalai lah, betul tak? Kita akan jadi lalai. Selalu yang mengingatkan kita ni musibah ni, sakit, ingat kita balik dekat Allah kan, diuji. Dan kemewahan menjadikan kita lalai, galik. Sebab tu tengok Qarun dia lalai, kena tarik masuk dalam tanah. Namrud lalai, Abu Lahab lalai kan. Cerita tu dah banyak sangat. Selalu dia melalaikan kita. Dia pun ujian juga. Kemewahan, kesenangan ni ujian juga. Tapi orang yang ingat mati dalam keadaan dia dalam kesenangan, dia mengaji, dia dengar hadis-hadis pasal mati, dia hidup senang. Dia hidup dalam kelapangan, tapi dia dengar juga subjek ni, dengar tajuk mati ni, maka Nabi kata dayyaqaha alaihi, ia akan menyempitkan ke atasnya. Bukanlah jadikan kehidupan dia sempit, maknanya dia pun kontrol hidup dia lah, dia jadi tak lalai lah. Bila dia seronok, dia dengar benda ni, Allah aku ghalib lama lah. Dia akan tarik balik, dia akan tarik balik, jadi magnet yang tarik dia supaya dia menginsafi dan tidak lalai dan lara dalam kehidupan ini. Jadi hikmah, siapa-siapa ingat mati pun ada fadilat dia.
Orang senang pun dapat kelebihan, orang yang dalam kesusahan pun dapat kelebihan dia. Orang tua, orang muda, budak, lelaki, perempuan, siapa ingat mati, ada kelebihan dia. Berdasarkan dalil yang kita baca pada kuliah subuh kita pada hari ini, maka saya menyaran pada diri saya sendirilah, pada diri saya sendiri dan kita semua, marilah kita ambil pesanan Rasulullah SAW pada hari ini. Ya, tak apa, kita boleh aktif sibukkan diri kita macam-macam, tapi dalam hati dan fikiran kita jangan pernah lupa peristiwa yang pasti berlaku dalam hidup kita, itulah kematian. Ya? Yang mana bila orang yang tak ambil peduli, tak mengingat dan tak tidak untuknya, apa jadi dalam kubur sana? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata, tuan-tuan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith, dia kata. Ini Sayyidina Abu Bakar kata tadi. Tidaklah keadaan orang mati dalam kubur mereka, kata Sayyidina Abu Bakar, melainkan keadaan mereka seperti orang lemas minta tolong, tuan-tuan. Duduk dalam kubur sana macam orang lemas minta tolong. Ya Allah. Ni kenapa jadi macam ni? Sebab inilah kehidupan dunia yang kita tak peduli, ya, pengisian dia, kita tak peduli hukum hakam Tuhan, syariat Tuhan, maka tak peduli beramal soleh, maka cerita dia macam orang lemah. Orang lemah ni apa dia, tuan-tuan? Mancis pun nak pegang. Orang lemah ni teranting kecil pun nak pegang, tuan-tuan, nak selamat. Macam tu lah keadaan orang dalam kubur, tuan-tuan. Mengharap-harap doa orang, ya, hadiah pahala dan sebagainya. Nak balik tak boleh balik dah. Jadi mudah-mudahan, insyaAllah, saya kata tadi, kita kecil tapi besar manfaat dia. Harapnya Allah panjangkan umur kita, sihat badan, dapat mengaji semua hadis dalam buku ni. Pada setiap bulan, sebagaimana yang kita susun, mudah-mudahan kita dapat belajar semua hadis-hadis dalam buku ni dan kita mendapat sama-sama manfaat daripada apa yang disusun ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Kebaikan itu daripada Allah, kelemahan dan kesilapan itu daripada saya. Dan kita bersama lagi dalam sesi akan datang. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina wahdi bina wa liman ma'ana wahdin nasa jami'a wa ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jika ada pahala pengajian kami pada pagi ini, sampaikan pahalanya kepada kedua ibu dan ayah kami, ya Allah, kepada guru-guru kami, ya Allah, kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada para mujahidin mustad'afin fil Gaza Palestin, ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hadim al-ahzab, ihdimhum wa sunna alaihim. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin, Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin, Allahumma alayka ya Allah bil yahudil mu'tadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan.